Saya masuk ke majlis petunangan abang saya. Sudah berasa tidak kena pada tempatnya. Cermin mata kristal berdenting, musik berdendang. Minyak wangi tergantung berat di udara. Kemudian saya mendengarnya. Pengantin perempuan itu condong ke arah rakan-rakannya dan berbisik cukup kuat bahawa gadis desa busuk itu telah tiba. Ketawa diikuti. Dada saya sesak, tetapi saya tidak bertindak balas. Tiada seorang pun daripada mereka tahu saya berdiri di hotel yang saya miliki, atau malam ini tidak berakhir dengan roti bakar. Sebelum saya membincangkan perkara yang berlaku seterusnya, ketik suka dan beritahu saya dari mana Anda mendengar dan jika Anda pernah dipandang remeh secara senyap-senyap kerana apa yang berlaku selepas bisikan itu mengubah segala-galanya selama-lamanya. Nama saya Peton Bun S. Saya berumur 32 tahun dan sepanjang hidup saya telah belajar cara mengambil sedikit ruang. Saya bercakap lembut. Saya lebih banyak mendengar daripada bercakap. Saya memakai pakaian ringkas yang tidak mengumumkan apa-apa tentang saya. Bukan kerana saya kurang keyakinan, tetapi kerana saya belajar awal bahawa dipandang remeh boleh lebih selamat daripada disedari. Saya dibesarkan di sebuah bandar kecil di mana semua orang tahu perniagaan orang lain. Abang saya, Isen, adalah bintang. Cikgu sayang dia. Jiran tetangga memujinya. Ibu saya, Margaret, membina kebanggaannya di sekelilingnya tanpa bermaksud untuk menyakiti saya. Ia baru berlaku. Di meja makan, pencapaiannya memenuhi ruang. Aku disambut dengan anggukan sopan, seperti bunyi latar belakang. Satu-satunya orang yang benar-benar melihat saya ialah nenek saya. Dia mempunyai cara untuk memegang tangan saya sesaat lebih lama daripada yang diperlukan, seperti dia membumikan saya di dunia. Semasa saya remaja, dia memberitahu saya bahawa saya seorang pembina, bukan rumah atau barang, tetapi kestabilan. Dia menjanjikan saya kalung yang telah diwarisi oleh wanita dalam keluarga kami. Dia berkata ia akan menjadi milik saya suatu hari nanti, kerana saya memerlukan peringatan itu lebih daripada orang lain. Saya meninggalkan rumah pada 18 dengan satu beg pakaian dan tiada parti selamat tinggal. Saya bekerja apa sahaja pekerjaan yang saya dapati, bermula dari bahagian paling bawah di hotel. Waktu yang panjang, kaki sakit, malam yang tenang makan bawa pulang sendirian. Lama-kelamaan, saya naik. Saya belajar bagaimana semuanya berfungsi. Saya selamatkan. Saya melabur dengan berhati-hati. Saya tidak memberitahu keluarga saya. Mereka tidak pernah bertanya. Selama bertahun-tahun, saya menghantar wang kembali tanpa nama. Bayaran, bel, pembaikan, kos perubatan. Saya tidak mahu kredit. Saya hanya mahu mereka baik-baik saja. Jadi, apabila jemputan ke majlis petunangan Isen tiba lewat dan hampir sebagai satu renungan, saya tetap pergi. Sebahagian daripada saya berharap keadaan telah berubah. Mungkin kali ini saya akan masuk ke dalam bilik dan berasa seperti saya milik. Berdiri di bilik tarian itu, walaupun melihat ibu saya berseri-seri di sebelah Isen dan tunangnya, saya masih terfikir. Saya belum mengakuinya lagi. Aku cuba menghilang ke tepi bilik. Skim kemahiran yang Anda kembangkan apabila Anda dewasa mengetahui Anda boleh diterima, bukan diraikan. Saya berdiri berhampiran meja tinggi, jari jemari melilit gelas sejuk, melihat parti itu bergerak di sekeliling saya seperti saya bukan sebahagian daripadanya. Ibu saya melayang dari kumpulan ke kumpulan, tersenyum terlalu lebar, menceritakan kisah yang sama tentang Isen. Setiap ayat bermula dengan namanya. Apabila dia akhirnya menyedari saya, senyumannya mengerat. Matanya jatuh ke seluar jeans dan boot saya, kemudian kembali ke muka saya. Dia bersandar dan bertanya secara senyap tetapi tajam jika saya mempertimbangkan untuk memakai sesuatu yang lebih sesuai. Dia berkata tunang Isen berasal dari keluarga yang baik, menekankan perkataan itu seperti pembetulan. Saya memberitahunya saya datang terus dari Keja. Dia mengeluh letih yang sama yang dia gunakan sepanjang hidup saya, dan berpaling sebelum saya menghabiskan ayat itu. Masa tu saya nampak kalung itu. Ia terletak pada tulang selangka Lena, menangkap cahaya setiap kali dia ketawa. Rantai yang halus,
loket kecil yang dikenalinya, kalung nenek saya, yang dia janjikan kepada saya sambil meramas tangan saya di dalam bilik hospital yang berbau antiseptik dan harapan yang semakin pudar. Perut saya jatuh dengan kuat sehingga saya berasa pening. Saya melihat Lena bergerak melalui orang ramai, anggun dan bergilap, menerima pujian seperti mereka terhutang kepadanya. Kalung itu kelihatan salah padanya, bukan kerana dia tidak kelihatan baik, tetapi kerana ia tidak ada di sana. Saya masih merenung apabila dia menemui saya. Dia menghampiri dengan senyuman yang tidak pernah sampai ke matanya, meletakkan tangan lembut di lengan saya seperti kami rapat. Dia mencadangkan kami bercakap di tempat yang lebih tenang. Sebaik sahaja kami hilang dari pendengaran, ekspresinya berubah. Manisnya hilang. Dia memberitahu saya dia tahu semua tentang saya, tentang wang yang saya hantar ke rumah, tentang bagaimana saya hidup sederhana. Dia bertanya mengapa seseorang seperti saya akan terus membantu orang yang tidak pernah menghargainya. Kemudian dia menjawab sulannya sendiri. Dia berkata ia mungkin kerana saya terdesak untuk menjadi penting. Kata-katanya lembut, terkawal, direka untuk lebam tanpa meninggalkan kesan. Dia selesai dengan memberitahu saya bahawa sebaik sahaja dia berkahwin dengan Ethan, adalah lebih baik jika saya menjaga jarak. Kurang komplikasi dengan cara itu. Dia menepuk lengan saya, berpaling, dan berjalan kembali ke dalam parti. Rantai leher nenek saya berkilauan di kulitnya. Saya berdiri di sana dengan sempurna. Saya tidak menangis. Saya tidak berhadapan dengannya. Sesuatu dalam diri saya menjadi senyap. Bahagian saya yang terus berharap keluarga ini suatu hari nanti akan memilih saya akhirnya menutup pintunya. Dan dalam diam itu, saya memahami sesuatu dengan jelas buat kali pertama. Malam ini bukan sahaja tidak selesa. Ia berbahaya. Saya perlukan udara. Udara sebenar, bukan jenis yang ditapis melalui chandelier dan senyuman paksa. Saya tergelincir keluar dari bilik tarian dan masuk ke lorong di mana permaidani meredamkan langkah kaki saya dan bunyi itu menjadi dengung yang perlahan. Bahagian hotel ini terasa berbeza. Biasa, dikawal. Ia sentiasa membumikan saya. Ketika itu saya mendengar suara. Saya perlahan tanpa maksud. Di hadapan saya, berhampiran sudut lift perkhidmatan, Howard Whitmore berdiri dengan telefonnya ditekan rapat ke telinganya. Punggungnya dipusingkan, bahunya tegang. Dia tidak perasan saya. Dia terlalu sibuk bertengkar dengan suara yang perlahan dan mendesak. Saya menangkap serpihan. Perkataan seperti selepas aliran tunai perkahwinan, dan kita hanya perlu mereka mempercayainya sedikit lagi. Dia berhenti seketika, mendengar, kemudian berkata sesuatu yang membuat perut saya kecut. Dia menyebut keluarga saya, bukan dengan nama, tetapi secara tersirat, kestabilan mereka, keupayaan mereka untuk membantu. Dia meletakkan talian dan meluruskan ekspresinya. Tersenyum semula sebelum dia berlalu pergi. Saya berdiri di sana lebih lama daripada yang sepatutnya. Nadi saya stabil, fikiran saya berlumba-lumba. Panggilan itu tidak panik. Ia adalah pengiraan. Saya turun ke garaj tempat letak kereta, dan duduk di dalam kereta saya dengan enjin dimatikan dari dinding konkret menekan masuk ke sekeliling saya. Saya mengeluarkan rekod lama pada telefon saya. Pemindahan, pembayaran, bel yang saya tanggung selama bertahun-tahun, sokongan gadai janji, kos perubatan, sentiasa tanpa nama, sentiasa senyap. Keluarga saya fikir mereka baik-baik saja sendiri. Dan nampaknya orang lain menganggap itu bermakna peluang. Potongan itu meluncur ke tempatnya dengan mudah yang tidak selesa. Witesors tidak mempedulikan isen atau cinta atau keluarga. Mereka mengambil berat tentang akses, tentang apa yang mereka percaya yang diwakili oleh keluarga saya. Dan jika mereka salah, jika wang itu tidak benar-benar ada, akibatnya akan menghancurkan semua orang yang terlibat. Saya tidak meneka lagi. Saya mengesahkan. Saya menghantar mesej kepada Daniel Cross dan memintanya untuk berjumpa saya berhampiran pintu masuk perkhidmatan. Apabila dia tiba, saya tidak menjelaskan semuanya. Saya tidak perlu. Saya memintanya menjalankan pemeriksaan latar belakang di Whitmores.
Dengan senyap, teliti, dia mengangguk sekali dan pergi. Kemudian saya menghubungi peguam saya. Jawab Rachel segera. Saya memberitahunya saya memerlukan pilihan yang cepat. Saya juga menelepon Hannah, seseorang yang memahami nombor dengan cara kebanyakan orang memahami emosi. Saya memintanya untuk mencari corak, apa-apa yang tidak sesuai. Saya kembali ke tingkat atas. Tenang, hampir terpisah. Di dalam, parti itu diteruskan. Musik, gelak ketawa, cermin mata dinaikkan. Tetapi sesuatu yang asas telah berubah. Ini bukan tentang dihina lagi. Ia bukan tentang rantai itu. Ia adalah tentang menghentikan sesuatu sebelum ia memusnahkan keluarga saya. Dan jika itu bermakna kebenaran harus didedahkan dengan cara yang paling umum, maka jadilah ia. Pada masa saya berjalan kembali ke bilik tarian, malam itu telah mencapai titik rapuh di mana segala-galanya kelihatan sempurna sebelum ia pecah. Musik menjadi lembut. Lampu dimalapkan hanya cukup untuk berasa intim. Seseorang mengetuk sudu pada gelas, menandakan permulaan ucapan. Howard Whitmore sudah pun menuju ke arah seruling champagne pentas kecil di tangan, tersenyum seperti lelaki yang percaya bilik itu miliknya. Lena berdiri di sebelah Ethan, tangannya melingkar di lengannya. Kalung nenek saya terletak betul-betul di tempat yang tidak sepatutnya. Ibu saya duduk dekat depan, berseri-seri, tidak sedar tanah di bawah kerusinya hampir hilang. Daniel melintasi garisan pandanganku dan mengangguk kecil. Teks Hannah datang dalam beberapa saat kemudian. Anda betul. Ia lebih teruk daripada yang kita sangka. Rachel mengikuti dengan satu ayat. Semuanya disahkan. Awak jelis. Saya tidak berasa kemenangan. Saya berasa tenang. Howard berdiam dan mula bercakap tentang keluarga, tentang kepercayaan, tentang betapa berbesar hati mereka menyertai kami. Suaranya membawa keyakinan, berlatih selama bertahun-tahun untuk memberitahu orang apa yang mereka mahu dengar. Dia mengangkat gelasnya ke arah Ethan dan Lena dan bercakap tentang warisan, tentang membina sesuatu yang kekal bersama. Itu adalah isyarat saya. Saya menghantar satu perkataan kepada Daniel. Kini, skrin di belakang pentas berkelip-kelip. Beberapa tetamu ketawa, menganggap ia adalah satu kesilapan. Kemudian tayangan slide gambar petunangan hilang, digantikan dengan halaman putih yang penuh dengan teks yang kelihatan rasmi. Bilik itu menjadi sunyi berperingkat-peringkat seperti ombak yang bergelora di stadium. Senyuman Howard terkaku. Dokumen pada skrin menunjukkan ringkasan keuangan. Bersih, ringkas, nama diselahkan, nombor dibundarkan, pembayaran mengalir ke tempat yang tidak sepatutnya mereka miliki. Satu lagi halaman menyusul. Keadaan yang berbeza, corak yang sama, kemudian yang ketiga dan keempat. Bilik itu dipenuhi dengan rungutan apabila orang ramai mencondongkan badan ke hadapan, cuba memahami apa yang mereka lihat. Howard tergagap-gagap ke dalam mikrofon, menyebutnya satu kesilapan, isu teknikal. Dia bergerak laju ke arah gerai. Tiada siapa yang bergerak. Imej seterusnya muncul. Foto Lena, lebih muda, rambut berbeza, nama berbeza di bawahnya. Dia diam. Warna itu hilang dari wajahnya dengan cepat seperti seseorang telah emret palam. Eileen Endiri. Dia. Whitmore mencapai lengan Howard, berbisik dengan seginara, tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dokumen itu terus berubah. Laporan, ringkasan, corak yang boleh diikuti oleh sesiapa sahaja jika mereka mahu melihat. Ethan menoleh ke arah Lena. Kekeliruan tertulis di wajahnya. Dia mencari kepastian miliknya dan tidak menemuinya. Ibu memandang antara mereka. Senyumannya hilang. Tangannya terlalu erat di pangkuan. Saya melangkah ke hadapan. Kemudian bunyi but saya menentang marmar memotong kesunyian. Perbualan mati pertengahan ayat. Kepala berpaling. Saya merasakan beratus-ratus mata memandang saya. Ada yang mengenali saya buat kali pertama sepanjang malam. Suara Daniel terdengar melalui pembesar suara. Mantap dan profesional. Memperkenalkan saya bukan sebagai tetamu, tetapi sebagai orang yang bertanggung jawab ke atas bilik yang mereka duduki.
Saya mengambil mikrofon perlahan-lahan dari tangan Howard. Dia tidak melawan. Saya minta maaf mengganggu. Saya berkata, suara saya walaupun. Tetapi saya rasa semua orang berhak mengetahui apa yang mereka raikan. Lena akhirnya menemui suaranya. Dia menuduh saya berbohong, cemburu, coba merosakkan kebahagiaannya kerana saya tidak tahan berada di luar. Kata-katanya cepat, tajam, terdesak. Saya tidak membantah. Saya tidak meninggikan suara saya. Saya hanya memberi isyarat pada skrin. Rekod ini telah disemak oleh profesional. Saya berkata mereka menunjuan corak mengambil wang dengan alasan palsu, memindahkannya melalui akaun, dan membiarkan orang lain menangani akibatnya. Nama mungkin telah berubah. Struktur tidak. Howard cuba melangkah pergi. Keselamatan menghalangnya dengan tenang, tegas. Eileen mula menangis, menegaskan telah berlaku salah faham, bahawa segala-galanya boleh dijelaskan. Skim gunanya, kataku perlahan. Pintu di bahagian belakang bilik tarian terbuka. Seorang wanita dalam sut gelap masuk. Lencana kelihatan, kehadirannya memotong bilik seperti pisau. Dia tidak tergesa-gesa. Dia tidak perlu begitu. Dua lagi mengikutinya. Dia memperkenalkan dirinya dan menyatakan dengan jelas dan tanpa drama bahawa terdapat penyiasatan berterusan yang berkaitan dengan maklumat yang dipaparkan. Dia meminta Howard dan Eileen untuk datang bersamanya. Keyakinan Howard runtuh dalam masa nyata. Bahunya melorot. Suaranya serak. Dia cuba menyebut nama saya seperti merayu. Lena menoleh ke arah Ethan. Genggamannya mengeratkan lengannya. Dia merayu dia untuk mempercayainya, untuk mengingati apa yang mereka ada, untuk tidak membiarkan kakaknya melakukan ini. Suaranya pecah dan ketakutan. Ethan memandangnya lama. Kemudian dia berunduk ke belakang. Saya tidak tahu siapa awak, katanya perlahan. Saya rasa saya tidak pernah melakukannya. Sesuatu dalam diri Lena tersentak. Dia menjerit, menuduh saya memusnahkan segala-galanya, seperti yang dia panggil saya sebelum ini. Dia menerjang ke hadapan, tetapi keselamatan memintasnya dengan mudah. Semasa mereka membawanya pergi, kalung itu terlepas dari lehernya dan mengenai lantai dengan bunyi yang jauh lebih kuat daripada yang sepatutnya. Bilik itu terasa hampa selepas mereka pergi. Saya mengambil mikrofon untuk kali terakhir. Makanan itu dibayar, kataku. Bar akan terus dibuka. Anda dialu-alukan untuk tinggal atau keluar mengikut pilihan Anda. Ketawa gugup beralun di antara orang ramai. DJ itu teragak-agak, kemudian memulakan musik semula, lebih lembut daripada sebelumnya. Saya berjalan ke arah ibu saya dan menunjuan telefon saya. Pemindahan, pembayaran, bel, tahun sokongan yang dia anggap datang daripada orang lain. Dia merenung skrin, kemudian pada saya. Ekspresinya melipat ke dalam. Ethan jumpa saya dekat bar kemudian. Dia tidak bercakap pada mulanya. Apabila dia akhirnya melakukannya, itu adalah untuk mengatakan dia menyesal. Tidak lantang, tidak secara dramatik, hanya secara jujur. Saya memegang kalung nenek saya di tapak tangan saya. Beratnya, asas yang biasa. Majlis itu tidak berakhir dengan sorakan atau tepukan. Ia berakhir dengan kebenaran, dan saya sedar adalah jauh lebih berkuasa. Hari-hari berikutnya terasa lebih sunyi, seperti dunia telah menghembus nafas setelah menahan nafas terlalu lama. Siasatan bergerak ke hadapan tanpa drama. Terdapat kenyataan, mesyuarat, bahasa yang teliti. Akibat terungkap seperti yang selalu mereka lakukan apabila kebenaran akhirnya dibiarkan berdiri sendiri. Ethan datang beberapa hari kemudian. Tiada alasan, tiada ucapan. Dia kelihatan lebih kecil, entah bagaimana kehilangan kepastian yang dia pakai sepanjang hidupnya. Dia memberitahu saya dia terus memainkan semula tanda-tanda yang dia abaikan. Saya memberitahunya penyembuhan tidak bermula dengan penjelasan. Ia bermula dengan mendengar. Dia mengangguk seolah-olah itu sesuatu yang baru baginya. Ibu saya menelepon selepas itu. Suaranya tidak membawa wibawa kali ini. Ia membawa berat.
Dia berkata dia tidak tahu. Saya memberitahunya bahwa itu tidak sama dengan tidak bertanggung jawab. Saya menunjukkan kepadanya rekod sekali lagi. Pembayaran. Bel. Tahun saya kekal tidak kelihatan supaya tiada siapa yang akan berasa terhutang budi kepada saya. Dia menangis senyap-senyap. Bukan untuk dimaafkan. Tetapi kerana sesuatu akhirnya terbuka. Kalung itu kembali kepada saya tanpa upacara. Saya tidak memakainya segera. Saya menahannya untuk seketika. Merasakan logam sejuk itu menetap di telapak tangan saya seperti janji yang ditepati, walaupun ia tiba lewat. Kami tidak membetulkan segala-galanya. Tak dekat pun. Tetapi pura-pura berhenti, dan itu lebih penting daripada permintaan maaf. Beberapa pengakhiran tidak bersih. Mereka jujur. Dan kejujuran, saya telah belajar, adalah langkah sebenar pertama ke arah keamanan. Beberapa minggu kemudian, saya mengadakan sarapan pagi kecil di hotel. Seorang wanita muda dari bandar luar bandar duduk di meja dengan gugup. Tidak pasti sama ada dia tergolong. Saya memastikan dia melakukannya. Menonton dia mendengar, belajar, dan perlahan-lahan berehat mengingatkan saya mengapa saya berdiam diri begitu lama, dan mengapa saya tidak perlu lagi. Jika Anda pernah dipandang remeh, diabaikan atau dibuat berasa kecil oleh keluarga Anda sendiri, Anda tidak bersendirian. Kongsi cerita Anda dalam komen. Dan jika ini bergema dengan Anda, langgan supaya Anda tidak terlepas apa yang akan datang.